Salam sejahtera, apa khabar semua? Saya Cikgu Wasanta, anda boleh panggil saya Cikgu Wasan ya. Okey, tahun ni saya akan mengajar anda sains. Okey, sebelum saya bercerita lebih lanjut lagi, saya ingin menekankan beberapa perkara, iaitu sepanjang pembelajaran saya akan menggunakan buku teks. Okey, oleh kerana kamu belum dapat buku teks lagi, kita akan menggunakan buku teks digital. Okey, saya juga akan screenshot bagi anda. Saya WhatsApp dalam WhatsApp buku digital ni dalam WhatsApp anda. Selain itu saya akan screenshot bahagian yang saya akan mengajar supaya sebilangan parents yang susah nak buka kan buku teks ni. So saya screenshot sebagi anda, so senang untuk anda untuk rujuk ya. Okey, bagi buku nota, buku latihan, anda kena guna buku panjang yang berwarna ungu. Okey, tahun lepas pun saya rasa anda gunakan buku tu je kan? Okey, so saya rasa tak ada sebarang masalah. Jika belum beli buku lagi, anda boleh menggunakan buku tahun lepas. Okey, just lepaskan beberapa helai, tulislah tahun 4, then start do the homework. Okey, nanti dah beli buku, kita tengok macam mana ya. Okey. Selain itu, okey, kalaulah kita beli buku latihan, okey, buku latihan, cikgu akan gunakan buku latihan tu selepas setiap topik. Okey, sebagai ulang kaji ya. Okey, sekarang kita akan tengok apa yang terdapat dalam kandungan buku teks ni. Okey, ini adalah kandungan buku teks sains tahun 4. Terdapat 10 unit yang anda perlu mempelajarinya. Okey, unit pertama berkenaan tentang kemahiran saintifik. Okey, semasa anda tahun 3, anda sudah pun telah mempelajari 6 kemahiran saintifik. So, tahun ni anda akan mempelajari 6 lagi, iaitu menggunakan perhubungan, ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pembeli ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey, semasa saya mengajar kemahiran saintifik ni, saya akan mengulang kaji juga topik saintifik tahun 3 ya, supaya anda lebih faham. Okey, kepentingan untuk mempelajari kemahiran ini adalah untuk kita buat menganalisis eksperimen, menjawab soalan kertas 2. Okey. Okey, unit kedua pula tentang manusia, iaitu kita ya. Okey. Dia lebih kepada organ pernafasan manusia. Apa yang organ tu boleh buat, cara dia, apa yang terkandung dalam oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan, pergerakan, situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan. Okey, perkumuhan dan penyatinjaan organ dan hasilnya. Okey, ini adalah bahagian unit kedua ni lebih kepada manusia, organ dia ya. Okey, kita tengok unit ketiga. Okey, unit ketiga berkenaan tentang haiwan. Kita masih menyentuh topik organ pernafasan juga, tapi ini organ pernafasan haiwan. Okey, pengkelasan haiwan berdasarkan organ pernafasan. Okey, tak semua haiwan dia bernafas dengan menggunakan cara yang sama ya. Okey. Okey, hidup di darat dan di air. Haiwan yang hidup di darat dan air. Okey, ciri-ciri khusus dia. Okey. So walaupun kita pernah pelajari tentang haiwan, kita akan mempelajarinya lebih mendalam sikit ya. Okey. Unit keempat pula tentang tumbuh-tumbuhan. Okey, gerak balas tumbuh-tumbuhan, fotosintesis. Okey, ini adalah satu topik yang menarik ya. Kalau kita sempat balik ke sekolah, kita akan buat eksperimen ini di dalam kelas.
Okey, cara macam mana kita nak buat dia punya macam mana tumbuhan melakukan fotosintesis, apa keperluan proses dia, okey, hasil dia. Okey, ini adalah satu topik yang sangat menarik. Okey, unit kelima pula, sifat cahaya. Okey, sifat cahaya anda semasa tahun 3 anda telah mempelajari tentang punca cahaya. Okey, dari mana kita dapat cahaya. Sekarang kita akan tengok sifat dia. Apa sifat-sifat dia yang kita perlu tahu. Pergerakan dia, kejelasan, faktor yang mempengaruhi saiz dan bayang-bayang, faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang, pantulan cahaya, kegunaan pantulan cahaya. Okey, ini pun satu topik yang menarik. Kita boleh buat pelbagai eksperimen di sini ya. Okey, seterusnya unit ke-6 iaitu bunyi. Okey, bunyi pun mempunyai getaran dan bunyi bergerak ya. Macam mana dia boleh bergerak? Kita akan tengok dalam topik ni ya. Bunyi boleh dipantulkan pula. Fenomena pantulan bunyi, bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Okey, bunyi yang berfaedah ni seperti bunyi yang kita mendengar lagu. Sekarang selain tu banyaklah yang tidak memberi impact yang kuat kepada kita punya telinga lah. Okey, kalau memudaratkan maksudnya bunyi yang kuat. Bila kita mendengar tu kita rasa pening, kita rasa sakit. Itu yang diibaratkan sebagai memudaratkan Okey, mengurangkan pencemaran bunyi. Macam mana kita boleh mengurangkan pencemaran bunyi? Bunyi pun ada pencemaran juga. Okey. Okey, unit ke-7 pula tentang tenaga. Okey, ada pelbagai tenaga di dunia ni dan tenaga dan sumbernya pun ada juga. Okey, bentuk tenaga. Apa bentuk tenaga? Okey, perubahan bentuk tenaga. Macam mana tenaga tu boleh berubah? Contohnya macam satu contoh lah kan. Okey, kita makan nasi. Okey, nasi. Okey, nasi tu dia pergi kita makan, dia akan menjadi tenaga untuk kita bekerja. Dia beri tenaga untuk badan kita bergerak. Itu satu contoh lah. Okey. Okey. Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Sumber tenaga boleh diperbarui dan tidak boleh diperbarui. Berhemat menggunakan tenaga. Okey. Unit ke-8 pula tentang bahan. Sumber asas bahan, sifat bahan, aplikasi sifat bahan, pemilihan jenis bahan untuk mereka cipta objek. Okey. Okey. Unit ke-9. Okey, bumi. Kita semasa tahun 3 kita ada belajar tentang planet kan. Salah satu planet adalah bumi. Sekarang kita akan pelajari tentang graviti bumi. Daya tarikan graviti bumi, kepentingan daya tarikan graviti bumi, putaran dan peredaran bumi, arah dan tempoh semasa putaran dan peredaran bumi. Okey, topik yang last iaitu topik yang ke-10. Okey, iaitu mesin. Hubung kait beban, fulcrum dan daya, mesin ringkas menyelesaikan masalah, mesin kompleks. Okey, ini adalah 10 unit yang perlu kita pelajari sepanjang tahun ni. Okey. Untuk hari ini, cikgu tak memberikan sebarang kerja rumah. Anda cuma perlu mempelajari tentang unit pertama ya. Okey, unit pertama kemahiran saintifik. Okey. Anda belum pelajari dia. So, minggu depan kita akan belajar. Lepas tu cikgu akan memberi kerja rumah berkenaan tentang kemahiran saintifik. Jika mempunyai sebarang soalan, anda boleh WhatsApp dalam grup kita ya. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi ya.